Tapi Nabi SAW, apa yang kata 5 wasak? Sebab 5 wasak ni orang nak makan gitu je. Kalau lebih daripada 5 wasak, dia kira untuk nak meniaga. Bila nak meniaga tak boleh. Hak tu lah termasuk dalam jual beli sengoti. Apabila jual beli sengoti tak boleh lebih kurang lah. Dia jadi muzabanah. Dia jadi muzabanah. Hak ni dikecualikan sebab dia kira bukan untuk nak meniaga. Bukan untuk nak simpan banyak-banyak. Sekadar untuk nak makan lah, untuk suka-suka nak beranak. Jadi kesimpulannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Ubaid, gapo semuanya berpendapat araya ni sebenarnya adalah jual beli. Jual beli yang dikecualikan oleh Nabi SAW daripada pengharaman muzabanah itu. Hakikatnya muzabanah juga yang dijual beli riba juga lah asalnya, tetapi dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Bila kecuali tak apalah. Kemudian Imam Syafi'i mengumumkan setiap muzabanah lah pertukaran. Kalau kurang daripada 5 wasak, tak kira siapa pihak mana boleh berlaku, tak kira. Tetapi Imam Ahmad dia kata hak yang dikatakan bai' araya ni, iaitu orang yang diberi kepada dia buah tamar saat ni sekian-sekian banyak, dia boleh jual kepada orang lain, bukan kepada pemberi. Kepada pemberi tak boleh, kepada orang lain. Secara tadi kalau kurang daripada 5 wasak, dia khususkan dengan jual kepada orang lain, bukan kepada pemberi. Tetapi Malik dia kata dia khususkan hak ni bai'il mauhub lahu minal wahib, yakni orang yang diberi itu dia jual kepada wahib, kepada pemberi, yakni tuan tanah tu, tuan kebun tu. Bai'ul araya ni maknanya orang yang diberi itu dia jual semula kepada tuan yang beri itu. Tuan kebun tu, tuan kebun beri kepada dia, lepas tu tuan kebun ni berasa terganggu lah. Jadi dia pun jual, moga hak orang tu dah kan, setelah bagi dah jual hak tu, tuan kebun ni beri hak dia, jual beli. Gitu maknanya. Maknanya antara yang diberi dengan tuan punya kebun itu, yang memberi itu, jual beli antara dua tu, hak tu boleh kurang daripada 5 wasak. Kepada orang lain tak boleh. Kepada orang lain tak boleh. Sebab itu tidak termasuk dalam araya kalau untuk orang lain. Jual kepada pemberi sahaja, tuan punya kebun tu saja. Kalau kurang daripada 5 wasak, tukar buah tu boleh. Itulah yang dikatakan araya. Tapi kalau jual kepada orang lain tak boleh. Mengikut Malik. Maknanya orang yang diberi tadi, kalau dia nak jual kepada orang lain secara muzabanah tadi, walaupun kurang daripada 5 wasak, tak boleh. Tak boleh. Gitu. Imam Abu Ubaid pula dia khususkan jual buah-buah daripada pokok-pokok yang tertentu, yang mana tuan mengekalkan dalam milik dia pada ketika dia jual kebun dia tu, makna hasil kebun dia tu kepada orang lain. Yang ni buah hak dia khususkan, dikecualikan untuk keluarga dia. Hak tu dia boleh jual kepada orang miskin kalau dia nak jual. Makna jual sini maksudnya tukar tu lah, tukar buah. Kalau orang miskin buat mari buah tamar hak sudah kering dah, nak tukar dengan hak dia ni boleh secara anggaran gitu, tetapi kurang daripada 5 wasak boleh. Lagu tu pendapat dia. Adapun Imam Abu Hanifah dia tak kira araya ni sebagai jual beli pada hakikatnya, bahkan bagi dia ini jual beli pada surah, pada zahir sahaja jual beli. Pada hakikatnya berarti tukar mauhub dengan mauhub yang lain, tukar benda, satu benda yang diberi dengan satu benda lain, tukar hak tu. Jadi bermakna istithna illa bai'al araya dalam hadis itu, istithna ni mengikut kebanyakan ulama adalah istithna muttasil. Ni dia pergi kepada kaedah tu. Sementara di sisi Imam Abu Hanifah, istithna dalam hadis pengecualian, tak boleh jual beli muzabanah kecuali bai'al araya, kecuali itu orang panggil istithna. Istithna itu di sisi Imam Abu Hanifah
adalah istithna munqati, bukan muttasil. Apa makna muttasil munqati? Makna kalau muttasil bermakna bai'il araya termasuk dalam jual beli muzabanah tu juga, tetapi yang dikecualikan jenis jual beli juga. Kalau kata istithna ni munfasil ataupun munqati, bermakna yang dikecualikan ini bukan termasuk dalam jual beli, benda lain, tetapi disebutkan sekali sebab pada zahirnya nampak serupa, hakikatnya lain. Bermakna istithna itu istithna munqati. Asbah dalam ayat Quran yang duduk bahas itulah, fasajadal malaikatu kullum ajma'un illa iblis, semua malaikat sujud kecuali iblis. Kecuali itu istithna ke apa? Istithna muttasil ke istithna munqati? Kalau kata istithna muttasil bermakna illa iblis, iblis ni dari jenis malaikat juga, kecuali iblis, maknanya dia tu dari jenis malaikat juga. Buatan dia tidak sujud tu kemudian dipanggil iblis. Mana apa itu kalau kata muttasil daripada malaikat juga. Kemudian baru dinamakan iblis sebab dia tidak sujud kepada Adam, tapi dia tu daripada jenis malaikat juga. Itu kalau kata muttasil, istithna itu muttasil. Kalau kita kata illa iblis, kecuali iblis tu, kecuali iblis ni bukan jenis malaikat, dia jenis makhluk lain. Maknanya Tuhan suruh sujud belaka tu bukan malaikat saja, semua suruh sujud belaka. Iblis dia tak sujud, ada pada masa tu, tapi iblis ni bukan daripada jenis malaikat. Itu orang panggil istithna munqati. Serupa juga sini. Maknanya mengikut Imam Abu Hanifah, hak ia panggil araya ataupun arian tidak termasuk dalam jual beli, tidak termasuk dalam muzabanah. Hak sebelum pada tu disebutkan tak termasuk. Tapi di sini nak cerita kalau nak tukar lagu tu boleh, nak tukar. Ini pendapat dia. Jadi ada beberapa pendapat lah tu. Ada beberapa pendapat. Kemudian dari segi banyaklah di sini disebutkan hak mana lebih kuat, hak mana lebih kuat. Ni yang penting kalau mengaji hadis ni. Jadi bagi setengah-setengah orang dia rasa tak erat dah lah. Dia rasa tak erat lah kalau apa bahagi tu mana. Hak tu lah hak sedapnya. Kalau baca gitu tu, boleh baca tak faham. Ataupun faham atas tak faham banyak. Jadi kalau mengikut dari segi bahasa, hak mana lebih banyak penggunaan ariyah ni dengan makna dia? Itu satu perkara. Tak perlu bahas lah. Yang kedua, kalau kita nak tengok dari segi riwayat, menyokong hak mana? Ya, jadi orang kata ni termasuk dalam jual beli juga ni, sebab Nabi SAW kata baik-baik. Tadi kita sebut tadi banyak jumpa illa bai'al araya, kecuali jual beli araya. Dia sebut baik, maknanya ini termasuk dalam baik lah. Macam mana kita kata tidak baik ni? Kita kata tukar barang beri pula, macam mana? Itu dia pegang dengan zahir hadis. Sebab itulah Imam Nawawi kata zahir hadis tidak menyokong demo tu, dia kata. Tapi bagi orang yang kata lagu lain, dia tidak kata jual beli tu. Misalnya di sini sebut, tadi kita baca, ada dah, kita terjemah dah tadi. Riwayat daripada Zaid bin Thabit, akan datang kata dia, Zaid bin Thabit. Gini bunyi dia, Rasulullah SAW membenarkan fil ariyah, iaitu ahlul bait, tuan rumah mengambil ariyah sani bi kharsiha tamran, dengan menganggarnya dengan buah tamar untuk mereka makan segar-segar. Maknanya hak ni, tafsiran ini, hadis ni lebih sesuai dengan hak Malik tu. Lebih sesuai dengan hak Malik tu. Sebab dalam hadis dia kata ariyah itu iaitu buah yang diambil oleh tuan rumah, tuan tanah tu lah, tuan kebun tu. Maknanya seperti tadi kan kita sudah baca dah, iaitu orang tu bagi kepada satu orang buah-buah dalam pokok dia tu, beberapa pokok lah kita kata bagi. Lepas tu dia rasa terganggu, dia pun nak ambil semula hak dia bagi tu, dengan cara belilah, dengan cara tukar, bagi buah tamar kepada orang yang dia sudah bagi dah tu, bagi buah tamar. Apa? Untuk dia makan buah segar. Makna sini menunjukkan yang membeli itu ialah ahlul bait. Ahlul bait mana tuan punya kebun itulah. Itulah ahlul bait.
Dia beli dengan siapa? Tentu sekali dengan orang yang dia telah bagi itulah. Siapa lagi? Dia beli dengan orang itulah. Ini sesuai dengan mazhab Malik tu. Maknanya tuan punya kebun beli daripada orang yang dia sudah bagi tu. Bukan orang lain, bukan orang lain. Ini tafsiran kalau mengikut hadis ni. Sebab dalam riwayat ni dia kata orang yang mengambil ariyah itu hum ahlul bait al-mu'ri, yang keluarga orang hak bui tu. Mereka itulah hak nak makan segar-segarnya. Dan mereka bagi sebagai gantinya buah tamar. Makna yang seperti ini kalau kita perhati hadis ni sesuai dengan tafsiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sesuai dengan hak dia tu. Mana tukar pula, tukar. Hak dia bui, ni nak bui hak lain. Cuma Imam Malik kata hak tu jual beli, dia panggil. Dia bui dah kepada orang tu. Lepas tu dia nak beli hak atas pokok. Dia beli, dia bui buah tamar kepada orang yang dia sudah bagi tu. Dia panggil jual beli. Imam Abu Hanifah kata tidak, tukar, dia kata. Sebab hak tu hak dia. Dia bui dah. Dia nak tu pula. Dia nak bui hak lain dah tukar. Apa jual beli? Tengok. Situ sah kita jumpa dah tadi. Dalam Muslim ni juga. Serupa juga dekat dengan hak tu riwayat Hushaim di sisi musannif. Yang ni dalam Muslim ni selepas dua riwayat. Dia ada sebut al-ariyah, iaitu an-nakhlah, pokok tamar yang diberikan kepada orang. Lalu mereka menjualnya dengan anggaran tamar. Dengan anggaran tamar. Ariyah itu iaitu pokok tamar yang diberikan kepada satu golongan orang. Yang mana golongan ni, orang ni dia jual dengan anggaran buah tamar. Jadi hak dia adalah bukan dia bagi dah. Orang beri ke dia. Jadi dia nak jual kepada orang lain. Bila dia nak jual kepada orang lain, jual ke mana? Dengan cara khas, dengan cara anggap. Jadi orang yang melakukan penjualan ini iaitu kaum tu. Yang dimaksudkan dengan kaum di sini iaitu al-mu'ra lahum. Yang ni orang yang diberikan kepada mereka tu. Zahirnya iaitu yang dimaksudkan mereka jual kepada mu'ri, yakni kepada orang yang memberikan itu. Dengan dalil riwayat hak lepas dia kata dia. Sebab apa? Yang ni ahlul bait itu dia nak makan segar-segar. Jadi makna sini orang itu sudah bagi dah, sudah bagi ke dia. Dia jual kepada siapa? Kepada pemberi. Dia jual kepada orang yang bui kepada dia. Dia jual kepada orang itu. Itulah yang dikatakan araya. Itu. Bukan jual kepada orang lain. Dia jual kepada orang yang bui ke dia. Gitu. Jadi panjanglah ni. Supaya juga Imam Bukhari pun pendapat lagu tu juga. Dia kata lagu tu juga. Ada di sini. Jadi kalau kita nak bahas dari segi hadis ni, banyak hadis ni dia mari sini, ia menunjukkan bahawa ini sama ada dengan makna kita pakai dengan makna Imam Malik tu ataupun pakai dengan makna Imam Abu Hanifah. Masing-masing ada juga di sini. Atau ni juga tidak pergi ke lain, tidak pergi ke lain. Lepas tu dia jawab sini. Ini satu perkara ni kena ingat. Ni penting ni. Nak ayat pun secara rekah lah masa tu tak apa dah. Iaitu pengarang ni Maulana Taqi Uthmani, dia kata kalau mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata ini bukan jual beli, ini adalah pertukaran barang yang sudah bagi tu nak tukar dengan hak lain. Baik, ada sebut dalam hadis ni jual kan, kecuali bai' al-araya, tak ada sebut jual tu. Apa kita kata tidak jual beli pula nya? Lagu mana jawapan dia? Dia kata bagi saya tidak pelik kalau sekiranya hak asal hadis ini kosong daripada lafaz bai'. Jadi molek tu pendapat tu. Kalau orang yang teliti betul hadis, dia akan apa? Ini dia kata hak asal dalam hadis ni sebenarnya lafaz bai' tu tak ada. Itu hak asal, hak riwayat bil lafz. Hak ada lafaz bai' tu adalah riwayat bil makna.